المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki, yakni suami-suami itu, mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Masih lagi kita menafsirkan ayat-ayat dalam suratul Baqarah. Pada malam ini ayat yang ke-228 pada juzuk yang kedua dalam suratul Baqarah. Kalau semalam pada ayat 226 dan 227 kita telah menjelaskan tentang hukum yang berkait dengan ilak, yang ia seumpama cerai tapi bukanlah cerai, iaitu bila mana suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya melebihi 4 bulan, maka Allah Ta'ala memerintahkan sama ada suami ini menceraikannya atau diceraikan oleh hakim atau qadi, atau suami ini membayar kafarah sumpahnya dan menggauli isterinya. Maka inilah hukum syarak pada hukum ilak. Dan selepas itu Allah Ta'ala menyebut kalau memang mereka berazam hendak menceraikan, maka Allah Maha mengetahui, mendengar lagi Maha mengetahui. Maka pada ayat 228 ini Allah mula menyebut tentang hukum cerai. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, persoalan rumah tangga dibincangkan secara panjang lebar, khususnya pada juzuk yang kedua pada suratul Baqarah, dan ianya juga ada pada surah-surah yang lain, tetapi secara panjang lebar dalam suratul Baqarah. Dan bersesuaian surah ini yang turun di Madinah dan merupakan antara surah yang terawal atau surah yang pertama yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah selepas hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka persoalan rumah tangga persoalan yang penting dalam membentuk negara. Kerana bila selesai permasalahan rumah tangga, maka hal-hal kenegaraan lebih mudah. Kenegaraan itu bermula daripada apa yang disebut oleh masyarakat kekeluargaan. Bila masyarakat kekeluargaan ini teguh, maka teguhlah negara. Maka Allah Ta'ala tidak membiarkan dalam hal nikah kahwin, cerai berai, rujuk, nafkah dan lain-lain diserahkan pada manusia. Bahkan Allah yang menjelaskan, supaya suami dan isteri tahu ini hukum Allah. Ia bukan hukum suami, bukan juga hukum isteri, bukan juga hukum mahkamah. Ia hukum Allah. Kerana mana-mana orang Islam kalau misalnya tinggal di negara-negara bukan Islam, yang memang tidak ada mahkamah Islam, mereka tahu inilah hukum Allah.
Hukum yang memang Allah jelaskan terus dalam Al-Quran. Di mana pun umat Islam berada, dalam negara mereka menjadi majoriti atau dalam negara mereka menjadi minoriti. Maka Allah memulakan dengan firman-Nya wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang diceraikan. Perkataan mutallaqat, yakni bagi perempuan-perempuan yang diceraikan itu punya hukum-hukumnya tersendiri. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim daripada Asma binti Yazid bin Sakan Al-Ansariyah berkata, "Tulliqtu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun lil mutallaqati iddah fa anzala Allahu al-iddata lit-talaq wal mutallaqatu yatarabbas bi anfusihinna salasata quru." Kata seorang wanita namanya Asma binti Yazid bin Sakan, seorang wanita Ansar, "Saya telah diceraikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu bukan menjadi hukum yang memang diamalkan semenjak sebelum kita tentang Islam, mana-mana wanita yang bercerai tidak ada iddah." Artinya cerai-cerai, iddah tak ada. Tempoh menunggu tak ada. Maka bila turun ayat ini, Allah menjelaskan iddah bagi wanita dengan firman-Nya wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang diceraikan yatarabbasna, hendaklah mereka menunggu. Perkataan tarabbus artinya yang tazirna wa yasbirna, tunggu dan sabar. Artinya ini hukum Allah, wajib sabar, wajib. Wajib perempuan itu menunggu dan sabar. Dan dalam tempoh wanita-wanita yang diceraikan ini menunggu, dia dapat pahala. Bukan tunggu saja. Tunggu dia dapat pahala kerana mematuhi perintah Allah. Dan ini antara ibadat yang mana setiap wanita diberi pahala, sebagaimana pahala puasa, sebagaimana pahala sembahyang, sebagaimana pahala sedekah, sebagaimana pahala buat baik yang lain. Supaya wanita-wanita ini tahu, mereka taklah menunggu sia-sia. Mereka sama sebagaimana orang yang sedang buat ibadat. Sebab perintah menunggu ini perintah Allah Ta'ala. Bukannya perintah manusia, bukannya perintah hakim. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bi anfusihin, dengan diri-diri mereka. Salasata quru, dengan 3 kali. Salasah 3, quru yakni haid, 3 kali haid. Yang ditafsirkan oleh kebanyakan ulama yakni 3 kali suci. Asal perkataan Qur'un jamaknya quru, artinya berhimpun, bertemu. Dan dinamakan juga bila wanita itu bersuci sebagai Quran. Dinamakan sebagai Quran. Bukan Quranan, Quran dengan hamzah, Quran. Dan dinamakan juga haid dengan perkataan Qur'un atau Quran. Bila baca Quran ni di baris atas, Quran atau Qur'un, Quran, semua boleh lah. Maka yang dimaksudkan di sini ialah salah satu quru, 3 kali suci. Ini adalah tafsir pandangan kebanyakan ulama mazhab, termasuk dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Abu Hanifah maksud 3 kali quru, 3 kali haid. Apa beza 3 kali haid dengan 3 kali suci? Mungkin dalam perbualan kita biasa-biasa, haid, maksud kita sebut saya dah habis haid dengan saya dah bersuci dari haid. Nampak macam sama tapi tak sama. Bila sebut 3 kali suci, yakni sesudah dimandi wajib. Jadi dia haid, dimandi wajib. Dia haid, dimandi wajib. Dia haid, dimandi wajib. Maka 3 kali suci. Kalau sebut dengan 3 kali haid sahaja, tidak semesti dimandi wajib. Jadi haid, kemudian datang lagi haid, kemudian datang lagi haid. Berarti dalam haid, pada datangnya haid yang ketiga, walau dia tak bersuci, dianggap sudah pun suci dari sudut tempoh menunggu sudah tamat. Ini dia punya perbezaan antara jumhur ulama dengan mazhab Abu Hanifah. Tetapi kita tafsir secara apa yang menjadi amalan atau kebiasaan dalam fiqh mazhab kita. Bagi wanita yang diceraikan itu, hendaklah mereka menunggu diri mereka yang jangan berkahwin. Tak boleh kahwin bila mereka dah diceraikan. Sampailah habis 3 kali suci. Wala yahillu lahun, dan tidak halal bagi wanita-wanita ini an yaktumna, untuk menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihin, apa yang telah Allah jadikan pada rahim-rahim mereka. Yang dimaksudkan apa yang Allah jadikan pada rahim-rahim mereka, barangkali wanita-wanita ini mengandung. Barangkali
dalam perut wanita tadi ada anak misalnya, maka dia tak patut menyembunyikannya. Kenapa? Bila dia berada dalam keadaan mengandung, maka haidnya lebih panjang sehinggalah dia melahirkan anak. Itu kalau permulaan mengandung. Kalau disembunyikan kandungan, dia pun buat 3 kali suci atau dengan cara tempoh masa dan sebagainya, maka Allah mengharamkan wanita-wanita ini ataupun Allah memerintahkan wanita-wanita ini supaya amanah. Amanah dalam menjaga iddah. Jangan kamu menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala ciptakan pada rahim kamu. Sembunyikan haid. Kononnya dah 3 kali. Sebab benda ni tak ada orang tahu melainkan wanita tu tahu. Wanita tahu dia 3 kali suci ke, 4 kali suci ke, 2 kali suci, dia tahu. Hal ini amanah bagi kaum wanita. Untuk mereka menyatakan kedudukan diri mereka. Kerana itu Allah menyebut, in kunna, kalaulah wanita-wanita itu, yu'minna, benar-benar beriman, billah, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Maka persoalan pertama yang kita nak bincang pada malam ini tentang wanita-wanita yang diceraikan. Kalau kita lihat wanita-wanita yang diceraikan, mereka berada dalam beberapa keadaan. Yang pertama, mungkin diceraikan sebelum dukhul. Sebelum dukhul, yakni mereka kahwin, tapi belum ada persetubuhan. Tiba-tiba diceraikan. Maka sepakat ulama' wanita ini tidak ada iddah. Yang kita sebut janda berhias. Kalau mana-mana wanita yang mana tak pernah disetubuhi oleh suaminya, tiba-tiba diceraikan. Walau mungkin kadang-kadang dia dah kahwin setahun, pun belum sentuh isterinya. Belum melakukan persetubuhan yang sebenar. Maka kalau dia bercerai, maka wanita seumpamanya tak ada iddah. Artinya bila diceraikan, maka dia dah boleh kahwin lagi. Artinya ayat ini tidak termasuk wanita yang diceraikan sebelum berlaku persetubuhan. Yang dimaksud sebelum berlaku persetubuhan, tak pernah disetubuhi. Dengan bahasa tepat, tak pernah disetubuhi. Semenjak dikahwin, atau mungkin dia akad je kahwin, tiba-tiba cerai. Atau dia berkahwin dah sebulan, 2 bulan tapi tak sebumbung, tak bersama. Maka bercerai. Maka wanita ini tidak ada iddah. Dia boleh kahwin. Sebab tujuan iddah itu bagi membersihkan rahim wanita daripada sebarang anak. Supaya tidak bercampur nasab keturunan manusia. Ini antara hikmah dia. Dan yang kedua, kadang-kala wanita itu di kalangan kanak-kanak, saghirat, yang belum sampai umur haid. Ataupun di kalangan wanita-wanita yang memang dah tak ada haid. Maka tak mungkin kita kata ayat ini bermaksud mereka sebab mereka tak ada haid. Jadi kalau wanita-wanita yang belum balik berkahwin. Bila kita sebut wanita berumur berkahwin, memang kita kat Malaysia kita ada hak umur tertentu berdasarkan perundangan. Secara agama, mana-mana wanita dia berkahwin dengan persetujuan walinya, maka dia dianggap berkahwin. Cuma dari sudut perundangan, pemerintah berhak buat undang-undang untuk memastikan umur minimum perkahwinan. Maka di negara kita letak umur minimum 16 tahun. Dan sekelompok mereka berjuang untuk naikkan umur pada 18 tahun. Walaupun kita secara peribadi melihat dengan keadaan persoalan keruntuhan akhlak yang melampau, maka tak patut kita tekankan umur yang lebih tinggi. Dengan keruntuhan akhlak di kalangan muda-mudi, dengan pergaulan bebas, seks bebas dan sebagainya, memang umur 16 satu umur yang ideal. Tapi kalau kita lihat dalam sistem perundangan kita, kalau wanita itu kurang pada 16, dia juga boleh dibenarkan berkahwin dengan persetujuan qadhi ataupun pihak pejabat agama. Dan saya pernah hadir di ataupun berada di mahkamah pada sesi bila seorang budak yang agak muda, kira-kira umur dia 14 tahun, dan nak berkahwin seorang lelaki remaja yang usia lebih kurang 18 tahun. Maka kami pun bercakap, saya tanya awak datang sebab apa, dia pun kata saya nak kahwin, ayah dah setuju, mak dah setuju, kami pun sama-sama suka, tapi kami nak dapat kebenaran daripada qadhi. Maka alhamdulillah dia dapat kebenaran qadhi. Kita pun ajar, saya pun ajar dia alasan-alasan kenapa nak kahwin. Nanti awak cakap qadhi macam ni. Okay, dia benarkan berkahwin dengan keizinan qadhi. Sebab ambil kira semua latar belakang sekolah, fizikal, tubuh badan. Dari sudut mereka ni memang rapat. Baik, secara kita lihat perundangan negara kita 16 tahun. Tetapi secara hukum fiqah. Dan hukum bila kita sebut tentang perkahwinan,
Kita bukan rujuk Malaysia aja. Hukum perintah Allah dan Quran ini melibatkan satu dunia. Negara India sebagai contoh, perkahwinan bawah umur bukan satu jenayah dan bukan suatu pelanggaran budaya dan adat. Sebahagian mereka berkahwin bukan dalam perut lagi. Dalam perut dah kahwin. Dia bila lahir dikahwinkan. Tuan-tuan bayangkan di India ada lebih kurang beribu bahasa dan beribu etnik, suku. Begitu juga di sebahagian besar negara-negara Arab dan sebahagian besar negara-negara Amerika Selatan. Dan sebahagian besar negara Afrika, umur bukan jadi isu. Sebab itu bila kita bercakap tentang berkahwin bawah umur, mungkin negara kita isu, negara membangun isu, negara maju isu. Tapi negara yang disebut sebagai negara dunia ketiga atau negara miskin, ia bukan satu isu pun. Mereka berkahwin. Walaupun hal ini Islam melihat, Islam menjelaskan hukum, tapi dalam hukum tadi ada adab, ada akhlak. Maka diberi kebijaksanaan wali untuk menguruskan perkahwinan tersebut. Baik, kadang-kala wanita tadi di kalangan wanita yang kecil yang belum haid dan mereka dah kahwin. Atau wanita ini wanita yang sudah menopause, lalu berlaku perceraian. Maka ini tak termasuk dalam ayat ini. Bayangkan wanita menopause nak tunggu haid 3 kali, 300 tahun. Dan memang tak haid dah. Ustaz, ayat ni sebut 3 kali haid. Bila pula makcik nak haid, Ustaz? Makcik dah 8 tahun tak haid, Ustaz. Ni kalau tunggu 3 kali. Padahal ada pakcik lain berkenang dengan makcik ni. Ni yang suami dia ceraikan, dia katakan, oh ni nak tinggal, nak tunggu 3 kali. Tak masuk akal. Sebab itu Allah menyebut wal mutallaqat dengan alif lam. Wanita yang diceraikan dengan sifat tertentu. Kerana nanti akan disebut sifat-sifat wanita lain. Bahkan nanti dalam surah At-Talaq menyebut tentang wanita-wanita yang mengandung, wanita-wanita yang sudah pun keputusan haid. Dipanggil sinnul ya'si, menopause. Orang Arab panggil sinnul ya'si. Makcik dah sampai sinnul ya'si. Macam bunyi Arab tu kan nampak macam hormat sikit. Padahal menopause. Makcik dah menopause ni. Bunyi Arab sikit. Dah sinnul ya'si belum. Yang jangan sampai umur tak berhaid. Jadi wanita-wanita yang jenis tak berhaid kerana kanak-kanak, atau wanita-wanita tua yang memang tak berhaid kerana menopause, maka iddahnya bukan 3 kali suci tetapi 3 bulan. Yang ni 3 bulan Islam. Secara average-nya lebih kurang 90 hari. 3 bulan Islam. Lebih kurang 90 hari. Dan wanita yang hamil pula juga tak termasuk dalam ayat ini. Kerana wanita yang hamil disebut dalam surah At-Talaq, iddahnya bila melahirkan anak. Sebaik saja dia melahirkan anak, maka iddahnya tamat. Kerana antara tujuan iddah bagi membersihkan rahim daripada campuran air mani, daripada kita katakan pergolakan nasab atau percampuran nasab. Maka ayat ini khas kepada perempuan yang pertama yang berhaid, yang masih ada haid, dan perempuan yang memang disetubuhi oleh suaminya dan bukan yang hamil. Jadi kita faham ayat ini wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang diceraikan dalam keadaan dia masih punya iddah haid, yang telah bersetubuh dengan suaminya. Yang telah bersetubuh dengan suaminya. Artinya pernah bersetubuh dengan suami dia. Tak kira berapa kali, pernah bersetubuh. Maka bila mana dia diceraikan, dia menunggu dalam tempoh 3 kali suci. Maka haram baginya menyembunyikan tentang apa sahaja yang berlaku dalam rahimnya. Yang kita dah sebut tujuannya untuk menyucikan rahim wanita daripada benih-benih lelaki supaya tidak bercampur aduk nasab keturunan. Dan di sini jelas ayat yang kita bacakan. Wajib iddah. Wajib iddah. Dan sekiranya wanita melanggar iddah ini, maka dia berdosa. Dan kalau berkahwin, dia anggap berzina. Sebab dia masih dalam makna perkahwinan. Dan dia di antara perempuan yang diharamkan berkahwin. Kalau dikahwin juga, maka dianggap zina. Maka akan dihukum mengikut hukum Islam, mengikut hukum yang telah ditentukan. Baik, selepas Allah menyebut tentang cerai, lihat, tengok. Ini ta'bir Al-Quran. Masya Allah. Allah sebut, wa bu'ulatuhun, dan suami-suami mereka. Ahaqqu biraddihin, berhak. Sebagaimana berhak cerai, berhak untuk rujuk kembali dengan isteri mereka. Fi dzalika, dalam urusan itu, in aradu, kalau suami-suami bertujuan dalam merujuk isterinya islaha, untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau suami rujuk saja nak mudaratkan isteri, saja nak belasah balik isteri, atau nak biarkan isteri seperti
tergantung status rumah tangganya saja aku nak rujuk, nak main-mainkan dia. Kerana menjadi budaya jahiliah. Bila mereka kahwin, mereka cerai, kemudian bila nak habis iddah, mereka rujuk supaya panjang balik iddah, kemudian mereka cerai, kemudian mereka rujuk. Maka Allah mengharamkan perbuatan tersebut. Bagi mana-mana suami yang nak rujuk, mesti tujuannya islaha, untuk melakukan kebaikan. Dan ayat ini menunjukkan bahawa rujuk itu hak suami sebagaimana cerai hak suami. Dan tidak perlu keizinan isteri sebagaimana cerai tidak perlu keizinan isteri. Tak ada suami kata, yang izin tak abang nak ceraikan yang ni. Abang nak ceraikan awak, satu tak izin tak? Saya tak izin bang, okey tak jadilah. Tak ada hukum macam tu. Suami kata aku ceraikan kau talak satu, maka jatuh talak satu. Kemudian bila dia rasa menyesal, dia berfikir balik nak kembali, dia kata saya rujuk balik awak. Awak isteri saya kembali. Saya nikah kembali dengan awak. Apa pengucapan yang menunjukkan makna rujuk? Maka isteri tak boleh kata tak setuju. Tak, sebagaimana dia tak boleh kata tak setuju waktu diceraikan, tetap berlaku demikian dia tak ada hak untuk berkata tak setuju waktu mana nak dirujuk. Melainkan kalau dia mengetahui suaminya nak mendatangkan mudarat, maka dia boleh angkat di mahkamah. Tapi rujuk tu sah. Cuma diangkat mahkamah pada pendakwaan bahawa si suami merujuk dengan tujuan yang tidak baik. Baik, kita lihat hukum rujuk. Bila Allah sebut, wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dhalik. Di sini menunjukkan tentang syariat rujuk. Dan kita tahu bila sebut rujuk, perempuan yang boleh dirujuk ini ada beberapa kategori. Yang pertama, perempuan yang boleh dirujuk ialah perempuan yang ditalak satu dan ditalak dua. Ada perempuan yang dia talak 3 tak boleh dirujuk. Ada perempuan yang meminta khulu' atau tebus talak, maka tak boleh dirujuk. Kalau ada seorang isteri ditebus talak di mahkamah, dibayar RM1, dibayar nilai tertentu, dibayar persetujuan dengan antara bekas suaminya, maka bila berlaku penceraian kerana tebus talak, tak ada rujuk. Habis macam mana tak ada rujuk? Dia kena kahwin baru, mas kahwin baru. Rujuk ni disebut oleh ulama sebagai nikah free. Maksud nikah free sebab tak ada mas kahwin, tak ada akad. Bila seorang suami rujuk balik dengan isteri yang diceraikan talak 1 atau talak 2, yang disebut sebagai tolak roji'i, tolak yang boleh dirujuk, maka dia boleh kembali pada isterinya tanpa ada mas kahwin, tanpa ada akad. Ia berbeza dengan bila perempuan tadi dah habis iddah, bila nak kembali semula dia mesti dengan perkahwinan baru, mas kahwin baru. Mas kahwin baru, kena diwalikan baru. Dan ini keistimewaan rujuk. Lihat, bila Allah sebut cerai, langsung Allah bawa tentang rujuk. Kerana banyak penceraian berlaku tergesa-gesa. Banyak penceraian berlaku kerana hilang rasional. Banyak penceraian berlaku kerana sifat pemarah. Bila mana mereka sedar, mereka insaf, maka Allah terus lorongkan rujuk. Cerai tak, rujuk balik. Rujuk. Langsung Allah beri penyelesaian kepada permasalahan talak. Saya katakan ramai orang cerai, dia menyesal. Kalau kita turun padang, kita buat kajian, kebanyakan orang bercerai ni menyesal. Saya berani kata 80 hingga 90% menyesal. Mungkin 10% je tak menyesal. Jadi kalau kita buat secara jujur kajian-kajian penceraian, apa pun sebab penceraian, kebanyakan akan merasa menyesal. Dan kebanyakan berfikir, kalaulah nak kami dapat kembali semula. Tapi kerana ego, kerana malu, kerana sombong, kerana faktor-faktor yang luaran, eksternal atau internal yang begitu menjadikan mereka tertekan, mereka abaikan rujuk. Walhal sebagaimana kita kempen untuk kahwin, kita juga mesti kempen rujuk. Rujuk penyelesaian yang baik, menghalang penyesalan. Khususnya bila pasangan ini berfikir balik tentang anak-anak. Khususnya bila pasangan ini berfikir balik tentang kebaikan-kebaikan pasangan masing-masing. Kerana bila bercerai, kerana dibesarkan keaiban waktu itu. Si isteri tengok keaiban suami, suami tengok keaiban isteri, maka berlaku cerai. Kalau ketika cerai, suami tak melihat keaiban isteri, dia tak akan bercerai. Isteri juga begitu, bila melihat kebaikan suami, dia tak fikir untuk menerima ataupun kita katakan bercerai. Begitu Allah datangkan terus dengan rujuk. Maka kita kena tahu hukum rujuk. Yang boleh dirujuk cuma wanita yang dicerai talak 1, talak 2. Yang talak 3 tak boleh. Sampai dikahwin lain. Yang khulu', yang tebus talak juga tak boleh. Dan yang tamat iddah juga tak boleh. Contoh dia dah cerai talak 1. Atau dia cerai talak 2. Iddahnya 3 kali suci.
Habis 3 kali suci baru nak rujuk, tak boleh. Dah tamat tempoh. Dan juga perempuan yang tak boleh dirujuk ialah perempuan yang bila dia berkahwin, dia tak setubuhi apa-apa, kemudian diceraikan. Kerana perempuan ini tak ada iddah, maka tak ada rujuk. Maka dia nak balik, dia kena kahwin balik. Maka ini hukum hakam umum secara rujuk. Baik, bila menyebut tentang rujuk, apakah rujuk? Bagaimana rujuk terhasil? Mengikut pandangan Syafi'iyah, rujuk terhasil dengan perkataan yang jelas atau perkataan yang simbolik. Umpama, seorang suami bila dah cerai, dia pun nak rujuk balik, dia kata, kita rujuk kembali. Kita ikat kembali pernikahan kita. Atau secara kinayah dengan niat. Seumpama yang menceraikan isteri berkata, kita kahwin baru atau kita kahwin semula. Perkataan kahwin semula itu kinayah. Kinayah maksud kata-kata simbolik. Kita kahwin semula. Kalau rujuk, saya rujuk awak. Awak kembali menjadi isteri saya. Saya ni suami awak. Semua ungkapan-ungkapan tadi, kalau secara jelas, tak perlu pada niat. Kalau ungkapan tadi tidak jelas, seumpama seorang berkata, kita nikah kembali. Itu tak jelas kinayah, dia mesti dengan niat. Baik, ini pandangan Syafi'iyah. Namun pandangan jumhur ulama, dan ini terpakai di mahkamah, bahawa rujuk itu terhasil dengan perkataan dan dengan perbuatan. Seperti bila dah bercerai, tiba-tiba bila nak sebut rujuk, malu. Semua jadi bisu belaka. Tapi tangan merayak. Contohnya, peluk kembali, cium kembali, dengan bersyahwat, maka dianggap sebagai rujuk. Apatah lagi kalau bersetubuh, maka dianggap sebagai rujuk. Ini pandangan jumhur ulama. Dan pandangan ini nampak kuat. Sebab bila laki tak rujuk, dia tak mungkin pegang isterinya kembali dengan syahwat. Dia nak balik lah tu. Tapi dalam mazhab kita, dia mesti dengan perkataan. Baik, persoalan seterusnya, bila kita sebut rujuk, wanita yang diceraikan dalam iddah, apa statusnya dengan suaminya yang punya kuasa untuk rujuk? Seorang lelaki tadi dicerai isteri talak 1. Baik, perempuan ini menunggu tempoh iddah selama 3 kali suci. Baik, dalam tempoh itu, apa status wanita itu bagi bekas suaminya? Pertama, masih lagi isteri. Masih lagi isteri. Kalau suami ni mati, dia masih dapat mewarisi harta pusaka. Itu perlu kita tahu. Kan dia masih dalam iddah. Tapi apakah dia boleh duduk serumah? Si lelaki ni dah ceraikan talak 1. Boleh tak duduk serumah? Dan boleh tak dia memandang wanita ini? Apakah auratnya bagaimana? Baik, kita lihat tafsilan para ulama'. Di sisi Hanafiyah dan Hanabilah, bahawa isteri yang dicerai dengan cerai rujuk ini hukumnya sama seperti isteri. Maka boleh dia bersetubuh dan apa sahaja dalam tempoh dia menunggu tadi. Boleh, dia macam isteri, tapi dia dalam tempoh cerai. Ini pandangan Hanafiyah dan Hanabilah. Pandangan Malikiyah dan Syafi'iyah, bahawa dia isteri tapi bukan macam isteri. Isteri tapi bukan macam isteri. Maksudnya diharamkan beristimta', berseronok-seronok, apatah lagi dengan bersetubuh atau melihat dengan syahwat, kerana mereka asasnya tidak lagi punya hubungan perkahwinan tadi. Artinya dalam kaedah ini, dalam pandangan ini, mana-mana suami yang menceraikan isterinya walaupun dalam talak raj'i, maka dia tak boleh untuk duduk serumah. Melainkan bila ada satu pasangan suami isteri, dia kata, Ustaz, saya cerai isteri saya talak 1. Apakah saya boleh duduk rumah? Kata, bagaimana situasi rumah awak? Dia kata, kami ada anak-anak yang besar, anak lelaki, anak perempuan. Maka saya kata, boleh. Kerana ada anak-anak yang besar tadi. Maka itu lebih baik semoga cepat rujuknya. Nanti malam-malam dia bunyi cengkerik, bunyi itu, dia cepat sikit rujuk. Andai kata seorang suami dalam cerai talak 1 atau talak 2 atau dalam tempoh rujuk, dia tak rujuk tapi dia bersetubuh, apakah hukum persetubuhan tersebut? Tanpa dia ada niat rujuk. Ada suami ni tak ada niat rujuk, tetapi dia bersetubuh dengan isterinya, dengan isteri yang telah diceraikan. Apakah dia anggap zina? Hukumnya berdosa. Tapi tidak disebut zina. Ini tak disebut sebagai zina. Sebab tuan-tuan kena tahu definisi zina. Kerana dia masih ada hubungan perkahwinan. Tetapi persetubuhan ini adalah diharamkan. Dan bagi lelaki yang bersetubuh dengan isteri yang berada dalam iddah, dia perlu membayar pampasan kepada isteri yang disetubuhinya bagi setiap kali dia bersetubuh dengan isterinya, yang disebut sebagai mahar ataupun mas kahwin. Dia kena bayar kalau dia bersetubuh. Ini dalam situasi di mana kita katakan si suami tidak ada niat untuk rujuk, tetapi
Kalau sekiranya lelaki ni dia tak peganglah pandangan Syafi'iyah, dia pegang pandangan jumhur, boleh bersetubuh dengan isterinya, maka dia tak berdosa. Kalau dia pegang pada pandangan Syafi'iyah, maka wajib dia melaziminya. Kalau berpegang pada satu fatwa, maka wajib kita berpegang dengan fatwa tersebut. Kalau kita dah iltizam dengan satu fatwa, maka kita kena iltizam. Sebab kita asal orang awam, kita tanya orang alim, itu yang kita pegang, maka itu hukumnya. Kemudian bila Allah menyebut tentang hukum rujuk, kemudian Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi kamu wahai para isteri, hak sebagaimana hak kepada suami, dengan cara yang baik. Maksudnya, perkahwinan ini bukanlah hubungan perhambaan, bukanlah hubungan pemilikan. Ialah perkongsian suami isteri. Perkongsian yang masing-masing memberi kebaikan masing-masing. Suami beri kebaikan pada isteri, isteri beri kebaikan pada suami. Itulah dia perkahwinan. Sebab itu sebagaimana kaum lelaki menyuruh para isteri supaya berhias, maka isteri juga berhak menyuruh pada suami berhias. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inni la atazayyanu limraati kama tatazayyanu li. Aku juga bersolek sebagaimana isteri aku bersolek. Yani aku juga berhias. Tapi bukanlah berhias sama dengan bini kita pakai gincu, bedak. Dah jadi dua perempuan pula kat rumah tu. Itu dia tak selera. Maksudnya berhias sesuai dengan lelaki lah. Lelaki berhiasnya macam mana? Biar ada peluh-peluh jantan sikit. Nampak. Biar nampak lah maskulin sikit. Berhiaslah sikit. Pumping lah dulu. Pumping biar nampak ketul-ketul sikit badan tu. Tak nampak lembek, kecut beruk macam tu. Jadi suami juga kena berhias biar nampak lawa. Tapi bukan kita katakan perhiasan macam perempuan. Pakai bedak, pakai gincu, pakai semua. Kenapa? Ustaz suruh berhias, Ustaz. Dah ada maknya seorang kat rumah pula. Artinya berhias sebagaimana berhiasnya lelaki. Pakaiannya dan sebagainya. Bagi wanita juga perlu berhias. Dan ia mengikut umur dia. Muda, tua. Jadi kalau perempuan-perempuan tua, jangan duk berhias macam muda. Nanti kata nenek kebayang mana pula masuk bilik aku ni. Kita dah tua, umur 70, kita pun buat macam muda. Suami kita tengok takut. Terus terjun tingkap. Artinya kata ulama, hias sesuai dengan umur kita. 60 agak-agak. Gincu warna apa sesuai? Gincu warna tanah. Okey. Sesuai lah. Kita lelaki pun sama agak-agak umur 60. Takkanlah kita umur 60 nak berhias macam orang muda. Terus ni warna rambut kuning bata. Biar nampak muda. Bini pun cabut lagi, terjun tingkap. Okey, ni tak masuk akal. Jadi masing-masing tahulah. Masing-masing isteri tahu apa yang suami dia suka, suami tahu apa isteri suka. Maka ini dia punya hudud ataupun kita katakan sempadan berhias. Maka perkahwinan ini kata Allah, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Semua orang buat baik, suami buat baik pada isteri, isteri buat baik pada suami. Walirrijali alaihinna darajah. Tetapi bagi lelaki itu atas wanita ada darjat, mengatasi wanita. Dari sudut mana? Dari sudut wajib bagi isteri mentaati suami. Dan wajib bagi suami untuk memberi nafkah kepada isteri. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan bisujud li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada manusia, nescaya aku suruh isteri sujud kepada suaminya. Maka ini maksud kelebihannya, mentaatinya. Dan bagi suami juga yang dimaksudkan darajah di sini kata Ibnu Abbas ialah untuk suami menunjukkan model yang lebih daripada wanita. Biar dia akhlak lebih baik pada isteri dia, biar dia lebih pemurah pada isterinya, biar lebih senyum pada isterinya. Itu maksud bagi lelaki ketua kepada contoh bagi isteri. Seolah-olah tidak akan sempurna rumah tangga kalau suami tidak mau menjadi contoh kepada isteri. Maknanya tuan-tuan, suami tidak boleh mengharapkan isteri beri contoh. Suami itu ketua. Dia kena tunjuk akhlak lebih baik. Dia kena tunjuk dia lebih pemurah. Dia kena tunjuk dia lebih terbuka. Dia kena tunjuk segala-galanya. Maka ini dimaksudkan darjat dia. Bagi suami itu mengatasi isteri. Yang pertama dari sudut nafkah. Yang kedua dari sudut taat. Yang ketiga dari sudut suami menjadi role model kepada isteri. Sebab suami itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in fa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Semua orang pemimpin, setiap kamu bertanggungjawab pada pemimpinnya. Maka lelaki itu pemimpin, dia bertanggungjawab pada keluarganya. Maka dia menjadi role model. Jadi yang dimaksudkan bagi lelaki itu darjat mengatasi wanita, dia mesti tunjuk akhlak lebih baik.
dia mesti dahulu selesaikan perbalahan. Kalau gaduh-gaduh, dia kena mulakan selesai. Sebab dia bos. Dia tak boleh tunggu isteri dia selesaikan pergaduhan. Dia. Sebab cerai di tangan dia. Maka dia kena tunjuk yang baik-baik. Maka ini tanggungjawab suami. Kemudian Allah menyebut, Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Siapa pun jangan tunjuk kuat kerana Allah maha kuat. Isteri jangan tunjuk dia kuat. Suami jangan tunjuk dia kuat. Jangan kita dalam rumah tangga nak tunjuk siapa gagah, siapa bengkeng, siapa garang. Jangan. Allah tu yang maha garang. Allah tu yang maha, kita katakan maha perkasa. Dan Allah maha bijaksana. Hukum yang Allah Allah letakkan ini. Tanda kebijaksanaan Allah dan menyelesaikan persoalan rumah tangga. Maka ini secara umum hukum yang berkait dengan cerai dan berkait dengan rujuk. Dan insya-Allah kita akan bincangkan lagi penceraian atau talak keadaan-keadaan yang lain pada ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.